Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Berjumpa kembali bersama dengan Abang Tanjak. Dan hari ni kita nak tengok tentang keris. Tapi hari ni kita banyak nak membincangkan salah tanggapan bangsa kita terhadap keris. Ramai orang bila kita sebut tentang keris, perkara yang skeptikal yang muncul yang akan menyebabkan mereka nampak keris ini sebagai satu perkara yang memelikkan. Mungkin hari ini Abang Tanjak akan share dengan anda semua 3 salah tanggapan terhadap keris yang selalu bermain dalam masyarakat kita. Korang pernah dengar kan berkenaan dengan salah tanggapan terhadap keris? Ramai orang cakap bila pakai keris ni ada berisi ke dalam tu? Ada barang ke? Ada jin ke? Kan? Betul tak? Bila kita tengok ada orang sedang perasapkan keris dan sebagainya, orang akan cakap, oh ni mesti ada jin ni. Ni mesti bela-bela benda-benda syirik. Apa lagi? Pakai kain kuning, ikat kain kuning dekat keris. Lepas tu keris ni makan darah lah, keris ni makan beras lah, keris ni boleh terbang lah, keris ni boleh berdiri sebab ada jin dan sebagainya. Jadi hari ni kita akan rungkaikan mungkin 3 je salah tanggapan terhadap keris untuk budak-budak baru nak up. Saya bukan pakar keris, saya bukan orang yang menjual keris dan saya tak pandai pun untuk bermain keris. Tapi saya cuba untuk memahamkan anda semua bagaimana salah tanggapan ini sebenarnya tak pernah berlaku pun. Cuma kita sahaja dimomokkan dengan perkara-perkara yang tak benar. Jom kita tengok satu persatu 3 salah tanggapan terhadap keris. Jadi, salah tanggapan yang pertama terhadap keris adalah dia kena bagi makan dekat jin ataupun siapa yang bela keris ni dia ada bela jin. Ini adalah satu tuduhan yang sangat berat. Sebab apa? Sebab keris sebenarnya dia bukan bagi makan dekat jin. Sebab orang bila tahu perasapkan keris, dia kata macam satu ritual untuk bagi jin makan. Membetul asap tu adalah makanan jin dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, untuk orang yang memiliki keris, mereka akan bersihkan keris, mereka akan mandikan keris, mereka akan pastikan keris tu berada dalam keadaan yang baik. Jadi macam mana nak basuh keris? Kalau kita basuh pisau dekat dapur, kita basuh dalam keadaan kita cuci dengan air dan sebagainya, bilah pisau tadi, dan kita basuh dengan sabun dan sebagainya. Tapi kalau kita lap dengan kain, ianya boleh jadi kering, betul? Sebab apa? Sebab permukaan dekat pisau adalah permukaan yang rata banding dengan keris. Keris ni permukaan bilah dia tak rata. Ada pamor, yang mana pamor tadi terhasil daripada pembuat tempaan tadi. Jadi keris ni dia tak boleh nak lap dengan kain. Sebab apa? Sebab permukaan memang tak rata. Ada permukaan yang akan kena dengan air dan ada permukaan yang kalau kita lap dia tak akan kering sebab dia lekuk-lekuk dan sebagainya. Jadi cara yang mudah untuk bersihkan keris adalah dengan perasapkan. Dan kenapa mereka ataupun nenek moyang kita menggunakan kemenyan? Sebab kemenyan ni bau dia wangi. Tu je. Dia tak ada kaitan langsung pun bila kita perasapkan keris, kita mantra dan kita memanggil semangat-semangat ataupun jin-jin untuk datang. Tak, sebenarnya kita mengasapkan keris untuk mengeringkan keris dan untuk kita menjadikan bilah tu berbau wangi. Kenapa nak bau wangi? Sebab orang dulu-dulu kalau ada orang berperang menggunakan keris sebagainya, ada kesan-kesan darah. Jadi bila kita dah bersihkan, tak nak ada bau hanyir darah tadi, mereka perasapkan guna kemenyan. 2, kenapa keris ada ikat dengan kain kuning, kain merah? Ramai orang ingat bila kita sebut tentang kain kuning, kain merah ni, mereka ingat kita benda-benda ni keris keramat ni, ni keris tak boleh ni dan sebagainya. Mengikut guru saya, Prof Fauzi daripada Museum Warisan Melayu UPM dulu sekarang ni di UIA, dia cakap apa? Bukan sebab ada jin ke apa-apa semua ke sebab tu dia balut dengan kain. Tak, sebenarnya kenapa diorang balut dengan kain? Orang dulu diorang simpan keris dekat mana? Diorang simpan keris dekat atas siling ni. Atas siling ataupun dekat loteng ke dekat atas ni lah. Okey, jadi untuk memastikan benda tu mereka nampak, mereka balutlah ataupun mereka ikatlah dengan kain kuning, kain merah supaya diorang nampak, diorang simpan dekat atas. Jadi itu salah satu. Salah tanggapan yang ketiga, iaitu ramai orang kata bila keris boleh berdiri, maka dia sedang bela jin. Sebenarnya keris boleh berdiri bukan sebab dia ada bela jin. Dan bukan sebab dia gunakan semangat-semangat hutan dan sebagainya. Tapi sebenarnya, keris boleh berdiri adalah sebagai satu ujian bagaimana nak menunjukkan keris ini adalah keris yang berkualiti dan betul-betul keris.
Dan kenapa ianya boleh berdiri? Korang boleh baca dalam jurnal di UPM ke dan sebagainya berkenaan tentang keris. Kalau korang nak lagi power, korang baca buku Mahakarya keris yang ditulis oleh Profesor Dr. Kamis. Dalam buku tu dia ada sebut tentang komposisi besi dan sebagainya. Jadi kenapa keris boleh berdiri? Adalah sebab komposisi besi yang ada dalam keris, sebanyak 7 jenis besi itu berada dalam keadaan yang seimbang. Macam mana keris yang tak simetri boleh berdiri? Korang kena fikir benda tu. Dan semua orang boleh buat sebenarnya kalau mereka ada skill. Cuma dia memerlukan masa untuk kita berlatih untuk menjadikan keris tu boleh berdiri sebenarnya. Dia tak perlukan mantra, dia tak perlukan zikir-zikir khas, tak. Ini adalah merupakan teknologi orang Melayu zaman dahulu. Persoalan dia sekarang, kalau keris ni berdiri daripada zaman Melaka dulu, dia boleh buat macam ni, macam mana orang dulu boleh buat keris yang macam ni? Diorang dah tak ada lab, diorang dah tak ada workshop yang memang spesifik, diorang tak ada penimbang elektronik yang boleh tengok berapa gram, tetapi mereka boleh jadikan keris ini boleh berdiri. Bukan keajaiban, ini sebagai satu bentuk pemikiran yang sangat jauh. Inilah sebagai satu bentuk pemikiran yang luar daripada zaman pada waktu tu. Ini menunjukkan bahawa kita ni sebagai orang Melayu, kita ada satu kekuatan, kita ada satu kebanggaan dalam diri. Persoalan dia pada hari ini, kenapa kita tak pernah tahu semua benda ni semua? Dan kita kena ingat satu perkara. Waktu British dulu datang ke tanah Melayu, mereka telah menguatkuasakan satu undang-undang iaitu mengharamkan semua bentuk senjata termasuk dah daripada keris. Keris telah diharamkan. Jadi siapa yang memiliki keris, maka dia akan digelar sebagai pengkhianat ke musuh dan sebagainya. Jadi bila kita dah jalan hampir terlalu lama dan keris ini bukan berada di tangan kita, dia menyebabkan kita ni janggal dengan apa yang kita ada. Cuba kita tengok berbeza dengan orang Jepun. Bila orang Jepun, mereka berbangga dengan samurai ataupun katana mereka. Mereka bangga dengan setiap pembuatan katana dan sebagainya. Keris, kita ada satu senjata, kita ada satu pakaian yang sangat-sangat hebat, yang memang setanding malah lebih baik daripada katana. Kalau katana 3 besi, keris 7 hingga 21 besi. Nampak tak betapa hebatnya penciptaan keris itu sendiri? Tetapi malang sekali sebab kita telah dijajah lama oleh British. Jadi apa yang berlaku adalah kurang untuk mendalami apa yang kita ada sebenarnya. Ini salah tanggapan yang kita telah share dengan anda semua pada hari ini. Cuba untuk kita dalami kembali apakah maksud keris. Alright, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.